Mufti Syekh, Mufti dia ada kuliah bulanan kat sini? Mufti tak ada? Dia macam jemput ke ah? Dia duduk mana? Datuk doktor duduk mana? Oh, Isyak jam apa? Isyak 8 tu Isyak. Kau boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu seketika dalam satu program solat maghrib berjemaah, disusuli dengan sedikit kuliah ataupun tazkirah. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan masa yang ada ini, sebelum kita nak meneruskan dengan program solat isyak berjemaah, suka untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu topik mudah-mudahan bermanfaat, iaitu wangian syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dari Abu Zar Al-Ghifari dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim, udkhiltul jannata. Nabi bersabda, aku telah memasuki syurga. Antara kelebihan dan kemuliaan Nabi kita adalah diberikan keizinan oleh Allah memasuki ke dalam syurga. Lantas Nabi bersabda, fa iza fiha janabizu lu'lu'i wa iza turabuhal misku. Lalu aku melihat di dalamnya, yakni syurga, terdapat kubah daripada permata dan tanahnya daripada kasturi. Maka bayangkanlah tuan-tuan, syurga ini jangankan bunganya, tanah pun sudah berbau wangi seperti kasturi. Adapun dekat dunia kadang-kala yang bau wangi hanya bunga, tanah tidak. Isteri kita tanam bunga, kita pun cium, Allah yang wangi sungguh bunga tai ayam ni. Hanya bunga, tanah tidak. Tetapi syurga, kata Nabi SAW, jangankan bunganya, tanah pun sudah berbau wangi seperti kasturi. Sebab itu dengan izin Allah, kata para alim ulama, angin syurga ini akan berhembus membawa wangi-wangian ini dan akan sampai kepada orang yang terpilih di dunia lagi. Sebab itu barangkali mungkin ada di kalangan kita yang pernah mencium wangian syurga, cuma kita tak sangka. Kita duduk di padang Arafah dengan ratusan, ribuan, jutaan manusia. Tiba-tiba kita seorang sahaja yang berbau wangi. Tanya member sebelah, Kak Senah, ada ke bau wangi Kak Senah? Tak ada, sebaliknya adalah.
Kak Nap ada ke bau wangi Kak Nap? Tak ada juga, sebaliknya adalah. Kita seorang sahaja yang berbau wangi, mungkin itu wangian syurga yang dikurniakan kepada kita, cuma kita tak sangka. Kita balik yang nak menuju ke Kelantan contohnya, tengah malam tiba-tiba kita buka tingkap, cepat ditutup semula. Suami tanya, kenapa engkau dah buka tutup balik? Dah buka sajalah. Tak adalah bang, wangi sangat, takut Pontianak pula. Sedangkan ketika itu mungkin kata ulama wangian syurga yang dikurniakan kepada kita, cuma kita tak sangka. Sebab itu dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada hadis Bukhari, Imam Ibnu Hajar memetik kata-kata Ibnu Arabi, bau wangi syurga bukan didapati melalui panca indera biologi atau kebiasaan panca indera manusia, tetapi wangian itu hanya dapat dihidu oleh panca indera khas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata orang yang dikurniakan wangian syurga BKK, bukan kaleng-kaleng person, bukan biasa-biasa punya orang. Mestilah orang yang kuat taat, banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu riwayat, sebagai bukti ataupun dalil yang memang ada di kalangan manusia di dunia, Allah kurniakan wangian syurga. Dalam satu riwayat, ketika mana peperangan Uhud, satu peperangan yang kita maklum melibatkan ramai di kalangan sahabat yang gugur syahid fi sabilillah. Antaranya Anas bin Nadar, pakcik saudara kepada Anas bin Malik. Ketika mana ramai sahabat gugur di perang Uhud, Nabi mengarahkan, kumpulkan semula sahabat-sahabat kita yang telah gugur syahid fi sabilillah. Maka bila dikumpulkan antaranya Anas bin Nadar, bila sahabat menengok kepada tubuh badan arwah Anas bin Nadar, para sahabat puji memuji. Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayfi aw ta'natan bisahmin. Kata sahabat, kami dapati pada badan arwah iaitu Anas bin Nadar ada 80 luka tikaman pada badan. Bukan jahitan. Kita kalau jahit itu pun dah sakit benar, merarung kita. Ini 80 luka tikaman pada badan. Sama ada kena tikam dengan pedang, lembing atau anak panah, seolah-olah menjadi benteng pada ketika itu. Maka sahabat pun puji memuji, kau tengok Anas bin Nadar punya gentleman, menjadikan nyawa sebagai benteng kepada agama. Lalu didengari oleh anak saudaranya Anas bin Malik. Apakah kata Anas bin Malik? Aku bila melihat arwah pakcik aku begitu, aku tak terkejut sangat. Kenapa pula? Sebab sebelum pergi perang, aku mendengar satu ungkapan yang keluar daripada mulut pakcik saudaraku mengatakan, inni uajidu rihaha min dunin Uhudin. Kata pakcikku, wahai anak saudaraku, pakcik dah hidu wangian syurga yang datang dari arah belakang gunung Uhud. Maka orang kalau dah dikurniakan wangian syurga, matlamat utama adalah syurga, bukan dunia. Maka kalau dia pergi perang, dia akan perang sungguh. Apa nak jadi, jadilah. Membujur lalu melintang patah, biar putih tulang jangan putih mata. Akhirnya gugur syahid dengan 80 luka tikaman pada badan. Maka kata para alim ulama, ini riwayat menunjukkan bahawa memang ada segelintir manusia di dunia yang Allah kurniakan wangian syurga, cuma kadang-kala kita tak sangka.
Mungkin nanti kita balik solat isyak malam ni, masuk rumah tiba-tiba bau wangi. Lalu kata isteri, bang minta maaf tadi saya spray pewangi. Oh iya ke? Baru nak bangga jadi ahli syurga, pewangi rupanya. Tapi tak apalah, pelan-pelan kayu. Mula-mula pewangi, mungkin tak lama lagi wangian syurga Allah kurniakan kepada kita. Itu kata ulama orang yang beruntung. Jangankan di syurga, di dunia sudah dikurniakan wangian kepada kita. Tetapi kata ulama ada golongan atau kumpulan yang paling rugi. Jangankan di syurga, di dunia pun tak dibenarkan oleh Allah mencium wangian syurga. Dan pada malam ini kita nak mengetahui siapakah kumpulan ini. Mudah-mudahan tidak tergolong dalam kumpulan tersebut. Yang pertama kata Nabi SAW, perempuan yang mendedahkan auratnya. Maka hari ini kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, scan isteri kita, scan anak perempuan kita, scan adik-beradik kita yang perempuan, anak beranak yang perempuan. Ada tak di kalangan mereka yang mendedahkan auratnya? Kalau ada, tegur. Sebab kita suami ada kuasa, kita ayah ada kuasa. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, nisa'un 'ariyatun kasiyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah. Orang perempuan yang ada ciri pemakaian sebegini, kata Nabi, jangankan nak masuk syurga, nak menghidunya pun tak dibenarkan oleh Allah. Iaitu orang perempuan yang berpakaian tetapi seakan-akan tidak berpakaian. Maksudnya dia pakai baju tapi bajunya sendat, ketat, padat, tersekat-sekat. Tak boleh ke? Tak boleh. Sebab orang perempuan fitnah besar kepada orang lelaki. Kalau kamu pakai begitu, kami yang lelaki tengok rasa terangsang. Tapi orang lelaki tak apa pula. Tok Imam, Tok Bilal pakai ketat, kurang fitnah. Agak-agak kalau kita orang lelaki pakai baju ketat, sendat, padat, akak-akak ibu-ibu di belakang menengok kami rasa terangsang atau rasa nak terajang? Mana satu? Terajang. Menengok Tok Imam, dah badan besar, pakailah baju besar sikit, dibedai baju anaknya. Kita tengok tak terangsang. Mana orang perempuan rasa nak terajang adalah. Tapi kalau Kak Ton datang pakai baju adik anak kita ketat, sendat, kita menengok pun tertarik, jadi terangsang. Maka Nabi memberi amaran kepada orang perempuan, jangan ada yang mendedahkan auratnya ataupun menonjolkan auratnya. Jadi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, scan keluarga kita. Kamu nak ke mana, Ecah? Ecah nak keluar. Ecah nak study SPM. Kamu nak keluar boleh, tukar baju. Ketat betul baju kamu pakai ni. Tukar baju longgar supaya berjaya dunia, berjaya akhirat. Ni kamu nak ke mana, Mbak Yah? Saya nak ke Eko sekejap bang. Boleh, tukar baju. Dah tua-tua pakai baju ketat, malu ke orang. Aku Tok Imam, pergi tukar. Supaya kita sekeluarga dapat masuk ke dalam syurga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu jangan sampai tercampak, jangan sampai terjebak ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang mengkhianati perjanjian damai di antara orang Islam dan bukan Islam, yakni kafir zimmi. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Sesiapa yang membunuh kafir zimmi tidak akan dapat mencium bau syurga. Sesungguhnya bau syurga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Contoh, kalau kita di negara Malaysia ada duta-duta dari pelbagai negara, Amerika, Ghana, macam-macam.
Maka sekarang ada konflik Israel dan juga Palestin, yang mana sekutu Israel adalah Amerika. Maka benci macam mana pun kita kepada Amerika, tidak boleh membunuh sewenang-wenangnya dutanya di sini. Apa sebab? Kerana tak nak mendatangkan fitnah kepada agama dan negara. Kau tengok negara Malaysia, majoriti orang Islam. Aku khabar lah, orang Islam ni pembunuh. Kerja nak bunuh orang saja. Kau tengok dibunuh duta Amerika. Maka nak elakkan fitnah kepada agama dan negara, benci macam mana pun kita kepada mereka, paling kurang bersolidariti, paling kurang boykot sahaja. Pergi ke pejabat duta Amerika, naikkan spanduk, kami tak nak kamu tolong Israel, kami nak kamu bantu saudara kami di bumi Palestin. Setakat itu sahaja, supaya tidak mendatangkan fitnah kepada agama dan juga kepada negara. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ini satu amaran keras yang diberikan oleh Nabi kepada saya yang datang mengajar dan tuan-tuan juga puan-puan yang datang belajar, iaitu penuntut ilmu agama yang tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebaliknya untuk meraih dunia dan isinya. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud 3664, Ibnu Majah 252 dan Ahmad 338. Nabi bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Tetapi dia belajar hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka tidak akan mencium wangian syurga di hari kiamat. Jadi kita hari ini yang datang belajar dan saya pun yang datang mengajar, sama-sama kita betulkan niat belajar kerana Allah. Ada orang datang kuliah bagus tapi belajar bukan kerana Allah. Kita tanya dia ni, Pak Din, menengok Pak Din ni bagus, segala kuliah Pak Din ada. Kuliah subuh Pak Din datang, kuliah maghrib Pak Din hadir. Kadang-kadang kuliah muslimat pun Pak Din ada. Hebat betul Pak Din ni. Kenapa Pak Din segala kuliah Pak Din pergi? Aku nak jadi alim. Kenapa nak jadi alim Pak Din? Aku nak berdebat dengan seorang ustaz. Aku tak puas hati. Aku nak berdebat dengan dia, barulah orang respect dan dengar cakap aku. Jadi itu kerana dunia, tak boleh. Kita belajar kerana Allah, supaya makin berkualiti solat, zakat, ibadat yang kita buat. Jadi hari ini kalau datang ke kuliah, betulkan niat saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita tidak menjadi orang yang jangankan nak masuk syurga, nak menghidu baunya pun tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini datang kuliah selalu, jangan jarang-jarang. Kalau jarang-jarang, itu yang niat tak betul. Tapi kalau datang kuliah hari-hari, lama-lama terbiasa. Bila tak datang tak tenang. Saya Ustaz, bila dah selalu pergi kuliah, sehari tak pergi, rasa tak puas hati, rasa tak tenang di hati. Maka datang selalu. Walaupun mula-mula terpaksa, tak apa. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, yaqulu malakun minal malaikah, ada satu malaikat berkata kepada Allah, fihim fulanun laisa minhum innama jaa lihajah. Ada satu di antara mereka yang bukan golongan orang menuntut ilmu. Mereka datang kerana ada jaa lihajah, datang kerana suatu hajat, suatu keperluan sahaja. Ada orang datang ke kuliah bukan nak dengar kuliah, datang kerana terpaksa. Saya Ustaz, sebenarnya yang nak datang dengar kuliah sangat bini saya. Bini saya ni kaki kuliah. Abang kaki apa? Saya kaki dangdut Ustaz. Program saya lepas insya' nanti.
Yang kaki kuliah isteri saya datang hantar sahaja. Bila nak balik terserempak dengan Tok Imam. Tok Imam kata duduklah sekejap man, bukan lama benar pun, 40 minit saja. Duduklah walaupun terpaksa. Walaupun begitu duduk sajalah. Sebab qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman duduk yang tidak menyusahkan teman duduknya yang lain. Selagi mana tak kacau orang dengar kuliah, selagi itu dikira sebagai penghuni majlis ilmu yang diberkati dan dirahmati. Maka hari ini datang majlis ilmu walaupun ada pelbagai hajat. Ada orang datang menyinggah masjid kita, datang menyinggah surau kita bukan nak dengar kuliah. Saya datang nak cas phone, saya nak ke Shah Alam, phone mati. Nak tengok waste di phone tapi phone tak hidup, itu yang singgah seketika surau cas phone. Walaupun begitu duduk saja dengar, walaupun terpaksa, selagi mana tak mengacau orang, selagi itu dikira penghuni majlis ilmu. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ah. Satu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid dan orang bersama dengannya, tiba-tiba iz aqbala salah satu nafarin, datang 3 orang. Yang pertama bila nampak Nabi bagi kuliah, duduk dan dengar. Yang kedua duduk juga tapi belakang sikit. Yang ketiga terus berpaling. Maka Nabi bersabda, ala ukhbirukum anin nafari salasah, maukah kalian aku bagi tahu tentang 3 orang tadi? Kata sahabat, mahu ya Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah ilaih. Dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Dia dengar ada kuliah, dia ajak suami, dia ajak isteri, dia ajak anak beranak dia. Yang abang, jomlah duduk sekejap kuliah. Kuliah ni barakah, ada berkat. Bila ada berkat, kita yang hidup biasa-biasa cukup manjang. Berkat kata ulama, iza halat fi qalil kasarathu wa iza halat fi kasir nafa'ah. Sikit mencukupi, banyak berkongsi. Tengok kita hidup orang biasa atau orang kaya. Saya Ustaz tidaklah kaya, orang biasa, harta tak ada mana, tapi cukup berkat. Saya orang kaya, banyak harta, selalu berkongsi, berkat. Jadi cara nak cari berkat di akhir zaman, antaranya duduk dalam majlis ilmu. Maka bila dia duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapat rahmat, mudah-mudahan mendapat berkat, maka Allah pun merahmati dan Allah memberkati sekeluarga. Itu orang pertama kata Nabi. Yang kedua, fastahyallahu min. Dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Datang tapi duduk belakang. Bila tanya kenapa bang tak duduk depan, segan Ustaz. Ustaz tengok yang duduk depan pakai jubah, pakai ridak kayu sugi 3 batang dalam poket. Saya pakai t-shirt je Ustaz. T-shirt pula otai masih berbisa. Ai, segan nak duduk depan. Kang Ustaz tanya nak jawab apa? Ni Bang Man, apa hukum mandi wajib Bang Man? Aceh teka. Orang kalau jarang datang kuliah, berdebar juga. Hukum mandi wajib makruh Ustaz. Oh, makruh dijawabnya. Padahal hukum mandi wajib, nama pun wajib, jawapannya wajib. Tapi sebab orang kalau jarang datang kuliah, berdebar juga. Tapi tak apa, kata ulama, sebab duduk juga kawasan majlis ilmu, yang paling rugi, paling tak okey adalah yang ketiga, fa'aradallahu an. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Maka kita hari ini kena banyak mengaji supaya apa yang kita dapat kita berkongsi. Hari ini ramai orang tak ada yang ketiga. Selalu disebut oleh asatizah kita, 3 perkara sebelum kita meninggal dunia pastikan ada. Malam ni sebelum nak tidur, tanya isteri, tanya suami, ada tak 3 perkara yang selalu kita dengar? Ni bang, kita nak tidur malam ni,
Takut-takut esok tak terbangun. Paling kurang ada tak 3? Kalau ada, tenang kita di sana. Yang pertama, ada tak anak soleh dan solehah yang mendoakan kita? Kita ada 5 orang anak, 3 yang sekolah, 2 bekerja. Yang bekerja bayar zakat, yang sekolah jaga solat. InsyaAllah itu tanda anak soleh solehah. Yang kedua bang, ada tak sedekah jariah? InsyaAllah ada. Baru ni abang sedekah ke Palestin 1 juta. Wih, banyak je bang. Rupiah bukan ringgit, kata dia. Okey lah, ada. Yang ketiga, ramai orang tak ada ilmu yang bermanfaat. Apa sebab? Ramai orang suka berkongsi tapi tak suka mengaji. Ada disebarkan hadis tapi hadisnya palsu, jadi dosa jariah. Ada orang suka menegur tapi tak suka mengaji. Dia tu ustaz, kalau bab menegur orang, nombor 1, orang takbir salah, orang tahlil dia kata bid'ah, macam-macam, tak kena semacam. Tapi kalau tengok dia ustaz, tak pernah datang mengaji, kuliah subuh tak pernah nampak, kuliah maghrib tak pernah ada. Tapi kalau bab menegur orang, semua tak kena, itu salah, ini bid'ah. Jadi takut kalau kita berkongsi benda yang tak pasti, orang buat tak dapat pahala, kita yang berkongsi dapat dosa, dan dosa pula dosa jariah. Sebab itu hari ini kalau nak menjadikan ilmu yang bermanfaat, mengaji, bila pasti baru berkongsi. Jadi hari ini caranya duduk dalam majlis ilmu, belajar dengan asatizah, dapat amal, kemudian sebarkan, barulah dapat ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, kata Nabi SAW, kumpulan yang sombong. Orang yang sombong jangankan nak masuk syurga, nak menghidu baunya pun tak dibenarkan oleh Allah. Ada satu hadis riwayat Ahmad. Satu hari Nabi bersabda, yaqulu ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Dari Uqbah bin Amir bahawa dia mendengar Nabi bersabda, tidaklah seorang lelaki meninggal dunia dan ketika dia meninggal dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, maka haram baginya mencium bau syurga atau melihatnya. Maka bila hadis ini didengari oleh seorang sahabat namanya Abu Raihanah. Abu Raihanah ni tuan-tuan dan puan-puan, satu orang sahabat yang suka menyemat. Daripada rambut sampai ke kasut, dia suka kepada kekemasan, kebersihan, keelokan. Maka bila dengar Nabi bersabda jangan sombong sebab sombong tak dapat hidu bau syurga, dia pun takut, lantas bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wallahi, demi Allah, inni la uhibbul jamal wa ashtahihi hatta inni la ahibbuhu fi alaqati suti wa fi shiraki na'li. Nabi bersabda, Abu Raihanah bertanya, demi Allah ya Rasulullah, saya benar-benar suka, saya suka menyemat daripada rambut sampai ke kasut. Saya suka kepada kekemasan, keelokan, kebersihan. Adakah saya sombong? Kata Abu Raihanah. Lantas Nabi menjawab, laisa zakal kibaru, innallaha azza wa jalla jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi, wahai Abu Raihanah, kalau kamu suka handsome, cantik, kemas, elok, bersih, bagus, kata Nabi. Kerana Allah maha cantik dan suka kepada kecantikan. Jadi kalau nampak kawan-kawan datang solat jemaah, pakai jubah, siap pakai necktie, jangan marah dia. Lain macam ustaz pakai necktie kat jubah ya. Ataupun ada kawan-kawan kita datang solat jemaah pakai baju Melayu siap sampin, kita pun peli dia. Engkau ni min, nak kata raya puasa belum tiba, kau dah kurang tabiat ke apa? Kalau engkau pakai begini nak menghadap sultan tak apalah juga. Ini aku nak menghadap pencipta sultan, iaitu Allah. Senyap dia. Jadi kalau orang yang suka kekemasan, dia datang solat jemaah pakai baju wangi-wangi, serban diikat rapi, bagus kata Nabi, sebab
Allah suka kepada kecantikan, kekemasan dan kebersihan. Ada orang salah faham, itu dia nak menunjuk ke kita lah tu. Padahal orang yang tawaduk adalah pakai baju tak cukup butang, kain pelekat koyak belah belakang, itu bukan tawaduk, itu selekeh namanya. Tawaduk bukan luaran tetapi dalaman. Kata Nabi, walakinnal kibra man safihal haqqa wa ghamasan nas bi'ainaihi. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hari ini kalau tak nak menjadi orang sombong, datang teguran, datang peringatan, maka kena terima, jangan kita menolaknya. Macam mana kita nak tegur orang sombong supaya tak sombong? Iaitu kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, sombong balik kepada dia. Boleh ke menjadi orang sombong kepada orang sombong? Boleh, dengan dua syarat, kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, syarah kepada Jami' As-Saghir. Yang pertama, tegur sebagai peringatan ataupun teguran kepada orang sombong. Yang kedua, tegur hanya dari sudut luaran, jangan masuk sampai dalaman. Kalau masuk dalaman, kita pun sama dengan dia, dua-dua sombong. Jadi kalau orang datang ke masjid, dia tu Ustaz, sejak naik kereta besar Alphard, Belpaya, tak menegur kita lah. Jalan pun banyak mendongak ke langit, tak menunduk ke bumi. Orang hulur salam tak dihulur kembali, punya sombong sejak naik kereta besar. Jadi kita pun nak tegur kesombongan dia, kita pun naik kereta lagi besar daripada dia, kereta kebal contohnya. Parking sebelah kereta dia, baru terkejut mamat tu, wah, lagi besar kereta kau, kereta kebal di bawah padahal sewa dengan tentera contoh. Supaya dia ingat diri kembali. Ataupun dia pakai jubah, mentang-mentang jubah mahal beli dekat Australia, kita pun nak tegur dia, kita pakai jubah lagi mahal, tag harga jangan buang. Kita buka, biar dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Terkejut dia, RM1,000 punya mahal, padahal aku punya 700 je. Maka bila kita sombong kepada orang sombong, barulah dia akan ingat semula tentang diri dia. Yang kedua caranya, cerita asal usul. Itulah yang digunakan dalam Quran. Allah banyak cerita asal usul kita daripada air mani yang hina, supaya ingat kembali siapa kita. Sebab dulu semua mengaku Allah adalah Tuhan. Qalu bala syahidna, kami menyaksikan Allah adalah Tuhan, semua orang. Tetapi bila dilahirkan dekat dunia, lupa diri bila ada kuasa, harta dan takhta, maka orang yang baca Quran, dia akan kembali semula kepada Allah. Sebab dia akan jumpa ayat, kamu orang yang hina daripada air mani yang hina. Jadi cerita balik, Din, jangan nak sombong. Engkau ni mentang-mentang baru balik daripada UK, banyak speaking daripada Melayu. Kami ajak Medang pagi-pagi Ustaz, sikit-sikit speaking. Ni Pak Tam, malam pagi ni free ke? Jom kita Medang. Actually aku ada meeting. Kalau petang Pak Tam, actually banyak actually daripada sebenarnya. Mentang-mentang pergi UK, padahal pergi UK seminggu je Ustaz. Anak konvoi itu pun tak keluar ke mana, duduk di rumah anaknya. Tapi dengar cerita balik daripada UK, banyak speaking daripada Melayu. Kita pun pandai speaking Ustaz. Jangan ingat kopiah kami penyek belah kanan, kami tak reti speaking, kami pandai. Cuma kita sedar tak semua orang pandai. Kau nak speaking aku, tak apalah, aku master. Ini kau cakap dengan Pak Ali, Pak Ali tu bukan faham sangat orang putih. Kau cakap ayu, dia ingat ikan you. Engkau tengok orang. Jadi cerita asal usul supaya tidak sombong. Jadi cara yang kedua, ketiga, macam mana kita nak tegur orang sombong, iaitu kita buat dia suka kepada kita. Dulu ada seorang doktor di UKM, saya program dengan dia. Dia cerita ke saya, ni Ustaz, dulu saya nak tegur doktor, doktor nak tegur doktor. Doktor biasalah, adalah sedikit ego dia, biasalah. Jadi doktor nak tegur doktor, padahal kalau doktor tegur doktor, okey lah. Kalau kita ustaz yang biasa-biasa tegur doktor, mungkin dia kurang sikit.
Tapi ni doktor, sama level dengan doktor, nak tegur bagaimana? Dia kata 6 bulan saya buat baik kepada dia, 6 bulan ajak makan, 6 bulan ajak jalan-jalan, cukup 6 bulan saya baru tegur dia. Bila nak tegur dia kata apa? Ni aku nak tegur sikit. Alah kau nak tegur banyak pun tak apa, kita kan member. Apa sebab? Orang dah suka kita. Jadi tuan-tuan kalau nak tegur jiran, nak tegur kawan, saya Ustaz bukan tak nak tegur jiran, dah tegur baru ni ditengking saya balik. Jadi bagaimana? Seminggu pertama sebelum nak tegur dia, belanja makan. Hari Isnin nasi biryani, hari Selasa nasi kandar, hari Rabu nasi ganja. Cukup seminggu, minggu depan tegur, tengok dia kata apa. Ni Pak Abu nak tegur sikit. Alah kau nak tegur banyak pun tak apa, kau kita kan jiran. Apa sebab? Kita dah rasuah dia dah. Hari-hari bagi makan, bini tegur bang. Kalau orang tegur dengar saja, lagi-lagi jiran sebelah. Dah seminggu dia belanja kita makan, kalau tak dengar takut tak belanja pula lepas ni. Abang dengar sajalah, tak dah sajalah, pedih pun pedih lah bang. Apa sebab? Kita buat baik kepada dia. Nak tegur budak-budak, jangan tegur dulu, buat baik dulu. Ajak dia, dek jom lepas solat isyak pergi ikut pakcik makan burger. Okey pakcik, burger berapa ringgit sangat? Budak 3 orang baru RM10 burger. Kalau contoh harga RM4 lebih kurang. Habis makan burger, tegur dia. Ni dek, pakcik nak tegur sikit. Alah pakcik nak tegur banyak pun tak apa, kita kan dah geng latur-latur. Kan? Apa sebab? Kita dah belanja dia burger. Bila dia suka, apa yang kita tadah dia akan dengar. Ni pakcik nak tegur sikit, kau datang ke surau kami ni bagus dah, tapi jangan main-main, jangan bising-bising. Nak bising keluar daripada surau, ataupun jangan main dalam surau. Pakcik nak dengar kuliah, pakcik ni tak berapa dengar, dah tua. Okey pakcik, nanti saya bagi tahu geng-geng yang lain, supaya bila kita tegur dia akan terima kerana dia suka kepada kita. Maka itu cara tegur yang diajarkan oleh agama, supaya teguran kita sampai kepada orang yang mendengar. Yang kelima, kata Nabi SAW, menisbatkan nasab kepada bukan ayahnya. Jadi Islam amat pantang kalau kita bankan anak angkat contohnya dengan nama kita ataupun nama suami kita, sebab dia akan membuatkan keturunan kita dan orang itu kacau bilau. Kerana Islam amat menjaga keturunan, dengan keturunan menentukan wali, dengan keturunan menentukan waris, dengan keturunan menentukan harta pusaka dan sebagainya. Maka Islam amat marah kalau kita suka-suka meletakkan nama kita pada nama seseorang. Contoh anak angkat. Ambil anak angkat, no problem. Tapi kalau bankan dengan nama kita, big problem. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Ahmad, man da'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan dapat mencium wangian syurga, padahal wangian syurga telah tercium pada jarak 70 tahun perjalanan. Jadi hari ni kalau mungkin ada di kalangan kita, lagi-lagi orang dulu, mak ayah saya ingat semula Ustaz, memang ada ambil anak angkat seorang. Dan saya pun ingat dulu ayah saya bankan dengan nama dia, sebab dia kata tak tahu siapa ayahnya. Kita kalau tak tahu siapa ayahnya, bankan dengan Abdullah. Kalau tahu, bankan dengan ayahnya. Jangan sewenang-wenangnya bankan kita, takut mengacau keturunan. Itu tak dibenarkan. Tapi kalau gelaran tak apa. Ada orang di hujung nama letak gelaran, lakab. Ada nama orang Faizal bin Osman Al-Azhari. Kita pun tanya, Ustaz, hujung tu nama Ustaz ke Al-Azhari tu? Tak, itu gelaran. Saya belajar di Mesir Azhar. Oh. Jadi kalau nak letak gelaran tak apa, Ustaz, saya ambil anak angkat foreigner. Tapi nak bagi tahu orang yang dibesarkan di Puchong bagaimana, letak gelaran di hujung. Contoh namanya Jackson bin Abdullah Al-Puchungi. Contoh. Macam kita kat apa? Shah Alam Al-Shahlami. Boleh? Tapi kalau pocong tu takut orang dengar hantu pocong pula. Jadi better letak nama sajalah. Tak yalah lakop-lakop di hujung tu. Baik, yang keenam. Ini satu amaran kepada kita yang suka mewarnakan rambut. Nabi sebut dalam satu hadis,
yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis sawadi. Pada akhir zaman nanti akan ada orang yang mewarnakan rambutnya dengan warna hitam. Mereka tidak dapat mencium wangian syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau tengok anak kita, orang muda yang suka mewarnakan rambut, tegur dia, jangan kau kalakan warna hitam. Adapun sebaliknya dibenarkan. Kadang-kala anak saya ustaz, orang muda umur 25, tapi dia segan nak ke universiti. Kenapa? Sebab rambutnya beruban, banyak putih daripada hitam. Dia tu ustaz kalau masuk dewan kuliah, orang ingat pensyarah. Kenapa? Sebab rambutnya beruban. Jadi dia pun malu dan segan nak masuk ke universiti. Maka dibenarkan untuk inaikan rambut, tapi jangan warna hitam. Selain hitam, perang. Kalau biru ustaz, kalau gamak buat le. Tak orang tertukar itu merak ke apa belakang tu imam tu elok warna biru mencacak ke atas. Itu orang muda. Adapun kita orang tua sebagai penutup, janganlah diwarnakan bagi saya sebab uban tanda peringatan dalam kehidupan. Ini tidak 63 dikalakan rambut. Kenapa Pak Tam umur 63 biarlah beruban? Saya ustaz umur 63 tapi jiwa 36. Itu masalah juga tu. Jadi kalau kita yang dah tua biarlah beruban, mudah-mudahan menjadi peringatan. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan yang baik sama-sama kita amal, yang tidak sama-sama kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.